Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton di rumah, pak cik, mak cik, kakak, adik, suami, isteri, mak, bapak saya semua. Harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Dah lama kita tak berjumpa, lebih kurang 2 minggu. Antara sebab saya menghilangkan diri ataupun tidak menghilangkan diri, saya bertugas terpaksa pergi ke Thailand, di Bangkok kerana ada sedikit rakaman lah. Tapi anyways, sekarang saya berada di studio kembali bersama anda dan terima kasih kerana terus bersama kami di dalam rancangan Assalamualaikum. Seperti biasa, bagi mereka yang selalu bersama kami dan follow kisah-kisah Nabi yang Ustaz ceritakan kepada anda semua, kita dah sampai kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan hari ini kita sambungkan lagi kerana insya-Allah saya dah rasa dah 2 minggu kot kisah Nabi Yusuf ni tak habis-habis lagi kan. Harap-harap kita boleh habiskan dengan secepat mungkin supaya kita boleh masuk kisah-kisah Nabi Anbiya alaihimussalatu wassalam yang lain. So kita recap sedikit, tak banyak, tak mau sampai episod pertama. Kita recap untuk 2 episod yang sebelum ini. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, Allah ceritakan, kita nak start daripada ayat ke-66. Tapi sebelum itu kita recap. Ingat tak ketika Nabi Yusuf alaihissalam punya negeri mengalami kemarau selama 7 tahun. Jadi ketika berlakunya kemarau 7 tahun, Nabi Yusuf alaihissalam telah dijadikan bendahara ataupun bendahari negara tersebut dalam menguruskan ekonomi negara Mesir. Dan akhirnya beliau telah mengumpul, kita punya pen ada masalah, dia telah kumpul makanan. Jadi dalam seluruh negara Mesir hanya makanan yang terkumpul dalam kuantiti yang banyak hanya ada pada Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya berita ini tersebar ke seluruh bumi Mesir dan adik-beradiknya datang ke Mesir. Ini poin kita yang kedua lah. Ini kumpul makan. Kemudian adik-beradik termasuklah siapa-siapa jiran-jiran ataupun negara-negara jiran datang kepada Nabi Yusuf untuk apa? Datang untuk meminta bantuan dari segi makanan kerana musim kemarau, tak ada hujan, tak ada tanam-tanaman, tiada makanan. Maka termasuk adik-beradik, termasuk di kalangan mereka adalah adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam datang ke Mesir untuk meminta bantuan pemakanan. Jadi bila Nabi Yusuf alaihissalam nampak, ini adik-beradik saya ni. Tetapi dilihat bersama mereka tidak ada Bunyamin. Bunyamin ini adalah adik kepada Nabi Yusuf yang sama comel dengan Nabi Yusuf. So dia kata, mana adik kamu dan sebagainya, saya tahu ada seorang adik kamu tidak datang. Dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam meletakkan syarat. Kalau kamu nak makanan, ration daripada saya, aku desak tahu, dia kata saya boleh bagi kepada kamu makanan, tetapi kamu kena bawa adik kamu Bunyamin itu kepada saya. Saya nak jumpa dengan dia. Maka mereka pun pujuk tak lepas. Nabi Yusuf alaihissalam kena bawa juga. Dan akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Dan pulang untuk apa? Pulang mereka untuk memujuk siapa? Siapa tahu? Memujuk ayahanda mereka, iaitu pujuk Nabi Yaqub alaihissalam. Dan seperti mana kita tahu, Nabi Yaqub alaihissalam dah hilang kepercayaan. Nabi Yaqub dah hilang kepercayaan terhadap anak-anaknya. Yahuza, Rubail, ni anak-anaknya yang lain lah, yang 10 orang itu selain daripada Yusuf dan Bunyamin. Kerana apa? Suatu ketika dahulu, kita ingat dalam episod yang kedua, Nabi Yusuf AS telah dibawa oleh Yahuza dan Rubail ke hutan dan dibawa bermain dan dikatakan telah dimakan oleh serigala. Sedangkan dia telah dilempar ke dalam perigi, telah dikhianati. Maka Nabi Yaqub dah tak percaya. Dia kata, aku tidak akan bagi kepada kamu Bunyamin. Dan akhirnya, dia kata apa? Dalam ayat ke-66. Ini hari ini episod kita. Kita nak sambung. Ayat ke-66, surah Nabi Yusuf. Kalau tuan-tuan dan puan-puan di rumah ada Al-Quran, buka surah Nabi Yusuf. Ayat ke-66. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqa. Lan ursilahu, dia kata, aku sesekali tidak akan melepaskan Bunyamin bersama kamu untuk berjumpa Yusuf. Mereka tak tahulah nama dia Yusuf. Nak berjumpa dengan Raja Mesir. Hatta tu'tuni mawthiqa, selagi kamu tidak berjanji atas nama Allah. Bagi mawthiqa. Mawthiqa ni macam watikah lah. Watikah ni perjanjian yang teguh.
Maka mereka kata, okey, bapa ini soal keluarga, dah tak ada makanan dah, ini yang terpaksa. Memang Yusuf, memang Raja Mesir itu sendiri kata, kami pun tak tahu macam mana dia tahu ada Bunyamin bersama kami. Maka bapaknya dengan relanya melepaskan Bunyamin pergi. So, kita masuk poin kita yang kedua, masuk ayat yang ke-70. Ketika Bunyamin bersama Yahuza dan juga Rubail sampai depan Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf AS pun dah happy. Dia lihat, oh ini Bunyamin, adik aku yang dah lama-lama. Bayangkan kan, sebab tu kita letak episod hari ini, Jejak Kasih. Dah lama sangat tak jumpa dengan adiknya. Bayangkan kalau kita dulu macam belajar kat luar negara, overseas ke 10 tahun, 8 tahun, tak jumpa dengan adik kan. Kadang-kadang adik lahir pun kita tak sempat jumpa, anak lahir pun tak jumpa. So bila berjumpa, betapa happynya. Ketika itulah perasaan Nabi Yusuf AS, jejak kasih dengan Bunyamin. Maka dia berfikir, sekarang ini macam mana aku nak pastikan Bunyamin akan terus bersama aku. Dia kata, maka dia panggil Bunyamin di tempat yang asing. Sebelum itu, dia kata, okey, ambil semua makanan. Okey, dia kata, Yahuza nak berapa, Rubail nak berapa, yang si Fulan nak berapa, dah bagi semua sekali dengan Bunyamin. Nabi Yusuf AS berlakon seolah-olah dia tidak mengenali Bunyamin. Dan ketika nak keluar daripada kawasan kota raja itu, Nabi Yusuf AS telah mengarahkan salah satu daripada pekerjanya untuk meletakkan piala emas. Piala ni mangkuk lah, piala emas ke dalam beg Bunyamin. Bukan Nabi Yusuf nak tuduh Bunyamin mencuri, tapi ini adalah sebuah strategi. Sebuah strategi Nabi Yusuf AS bagaimana untuk mendapatkan Bunyamin balik. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-70, Allah Ta'ala berfirman, فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ. Ini falamma jahazahum bijahazim, bila Nabi Yusuf AS dah packing barang, okey, nak beras berapa gantang, lepas tu nak gula banyak mana, gandum dan sebagainya. Zaman tu tak ada beras lah, mereka makan gandum di negara Mesir ni. Dan bila datang ke tempat Bunyamin, beg Bunyamin, dimasukkan gandum itu sekali dengan jalas siqayata fi rahli akhi, dia masukkan apa tu, piala, mangkuk emas tadi ke dalam beg Bunyamin. Fa'adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ir. Kemudian sebaik kafilah itu nak keluar daripada kota raja, adzana mu'adzinun, datang seorang yang mengeluarkan suara. Mu'adzin ni terjemah bukan dia Pak Bilal yang bagi azan. Mu'adzinun ni orang yang mengeluarkan suara, orang yang memberi iklan. Dia kata, fa'adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Dia kata, sesungguhnya kamu semua adalah pencuri. Ini strategi Nabi Yusuf ni. Strategi Nabi Yusuf untuk mendapatkan Bunyamin kembali. Ada yang mengatakan Bunyamin ni seorang Nabi juga. So kita sebutlah Bunyamin AS, tak salah pun. Jadi Bunyamin AS, untuk mendapatkan Bunyamin AS kembali, Nabi Yusuf AS buat strategi ini. Maka mereka berkata, kita lihat di sini, dia kata, فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِي ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِي. Maka mereka telah buat spot check. Ini masuk poin kita yang ketiga. Mereka telah buat spot check, checking barang, akhirnya keluarlah barang itu daripada beg Bunyamin. Maka dia kata, qalu iyasriq. Jahatnya Yahuza ini, jahat tak jahat, mulut, orang kata mulut jahat. Iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Dia kata, oh Bunyamin ke yang mencuri? Kalau Bunyamin ni mencuri, memanglah sama dengan perangai abang dia. Kerana abang dia siapa? Yusuf. Dah datang minta makanan daripada Nabi Yusuf, walaupun dia tak kenal itu Nabi Yusuf. Lepas tu bila Bunyamin dituduh mencuri, yang sebenarnya bukan pencuri, dia kata memang perangai mereka ini mencuri. Maka, tapi Nabi Yusuf bersabar. Dia tak tunjuk lagi siapa diri dia. Kemudian dia kata, okey, kalau macam itu, kita kena tangkap Bunyamin. Tapi ingat tak masa abang adiknya datang nak bawa Bunyamin ke Mesir, bapak dia kata bawa pulang Bunyamin dalam keadaan selamat. Tapi sekarang ni Bunyamin dah tersangkut. Maka mereka pujuk Nabi Yusuf AS. Dia kata, wahai Nabi Yusuf, tolonglah. Bunyamin ni kami dah janji nak bawa balik jumpa dengan ayah dia Nabi Yaqub. Dahlah dulu ni kami ada seorang adik, Nabi Yusuf. Dia dah hilang. Sekarang ni Bunyamin pula hilang. Sampai bilalah hilanglah kepercayaan ayah kami kepada kami 100%. Maka kita baca ayat yang
kita baca ayat yang seterusnya. Ayat ini berkaitan kerana ada salah seorang daripada adik-beradik itu kita kata, lepaskan Bunyamin, biarlah aku ganti tempatnya. Maka Allah Ta'ala kata, Qala ma'azallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Dia kata toba. Oh, mana boleh. Siapa yang ditangkap tangannya merah, yang curi barang, dia yang kami akan tangkap. Mana boleh orang ganti-ganti. Dan akhirnya Bunyamin tertangkap dan mereka terpaksa balik dalam keadaan ada makanan. Tapi Bunyamin tertinggal bersama Nabi Yusuf AS. Untuk tahu apa yang akan berlaku seterusnya, teruskan bersama Assalamualaikum esok pagi pada masa dan tempat yang sama dan kita akan tahu penutup kisah Nabi Yusuf AS. Sekian itu sahaja daripada saya. Bahasa Rusia yang saya dapat kongsi hari ini hanyalah Dazvidania, artinya jumpa lagi esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.